pasport, anda akan lihat paparan sijil digital tidak wujud. Jadi, dapatkan sijil digital terlebih dahulu menggunakan ECP55D menerusi permohonan di laman web. Sekiranya anda menggunakan aplikasi MyTax, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar penonton FB Live semua pada hari ini? Bertemu kita kembali ke dalam rancangan FB Live Sembang Santai Info Cukai edisi pelepasan tahun taksiran 2023. Semoga semua penonton meroleh kesejahteraan, kesihatan dan ceria selalu sama ada anda berada di rumah ataupun berada di pejabat. Kepada yang sedang bertugas, diucapkan selamat bertugas ya. Okey, masih tidak terlalu lewat untuk kami mengucapkan selamat tahun baru 2024. Sesi FB Live Sembang Santai Info Cukai pada tahun ini kita kembali dengan topik pelepasan tahun taksiran 2023. Okey, terima kasih kepada penonton yang sudi meluangkan masa untuk menonton perkongsian kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tekan like, komen dan share supaya perkongsian kita ini dapat disebarluaskan kepada para pendengar di luar sana. Okey, seperti penonton sedia maklum, bermula 1 Mac nanti kita akan boleh melaporkan cukai pendapatan kita melalui e-filing. Jadi ambil peluang ini untuk mengetahui pelepasan cukai yang boleh dituntut bagi tahun taksiran 2023. Tanpa melengahkan masa, saya tidak berkesorangan ya pada hari ini. Saya bersama rakan saya iaitu Encik Fizri bin Mak Fauzi, iaitu penolong pengarah dari Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Okey, apa khabar Encik Fizri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih kepada saudara Azizi. Alhamdulillah hari ini saya khabar baik dan pertamanya saya mengucapkan terima kasih kerana sudi mengundang saya untuk kita sembang santai info cukai pada hari ini, merupakan edisi pertama bagi tahun 2024. Okey, dan kita mengharapkan agar sesi perkongsian kita ini secara santai mungkin dapat memberi manfaat ya kepada pembayar cukai yang sedang mengikuti FB Live kita pada ketika ini, Azizi. Ya, betul. So jika para penonton di luar sana mempunyai sebarang persoalan tentang topik kita pada hari ini, Fizri, boleh meninggalkan persoalan anda di ruangan komen dan kami cuba akan menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum kita mulakan perbincangan kita lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, Fizri, iaitu tentang pelepasan cukai tahun taksiran 2023. Boleh tak Fizri terangkan
Apakah itu cukai pendapatan dan manfaatnya kepada negara, Fizri? Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soalan yang sangat bagus ya. Soalan yang pertama, apakah itu cukai pendapatan dan apakah manfaatnya? Masya-Allah, kalau kita lihat cukai pendapatan ini merupakan salah satu daripada sumber pendapatan kerajaan. Kalau kita melihat balik kepada belanjawan bagi tahun 2024 yang pada mana dia telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menyatakan bahawa pada belanjawan tahun 2024 sebanyak 393.8 bilion telah diperuntukkan bagi bajet atau belanjawan tahun 2024, Azizi. Dan daripada jumlah itu, cukai langsung ataupun cukai pendapatan menyumbang hampir 44.4%, Azizi. So kalau kita tengok daripada situ, jumlah cukai pendapatan tu datangnya dari 44.4%-nya datangnya daripada cukai pendapatan ya, Fizri. Betul, Azizi. Kita melihat kepada dana pendapatan negara ini hampir 50% lah disumbangkan oleh cukai pendapatan yang dibayar oleh para pembayar cukai di luar sana. So tak terlewat jugalah kita untuk mengucapkan terima kasih kepada para pembayar cukai di luar sana kerana anda lah wira negara yang telah menjalankan tanggungjawab untuk membayar cukai demi kesejahteraan negara. Betul tak, Fizri? Betul. Kalau kita lihat juga manfaatnya cukai pendapatan ini sangat banyak, Azizi. Betul. Sangat banyak. Kalau kita lihat dengan duit cukai inilah kerajaan akan menggunakan untuk menampung perbelanjaan pembangunan negara, Azizi. Termasuklah bagi tujuan keselamatan, kemudahan fasiliti awam, perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kebajikan rakyat, dan banyak lagi manfaat yang cukai untuk kita nikmati bersama. Suka untuk saya kongsikan juga, Azizi, bila kita berbicara berkenaan dengan kebajikan rakyat. Pada tahun ini sumbangan tunai rahmah. Ini yang biasanya orang akan tertanya-tanya tentang sumbangan tunai rahmah ni. Betul. Kalau kita melihat peruntukan bagi tahun 2023 telah diperuntukkan sejumlah 8 bilion. Tetapi pada tahun 2024 peruntukan itu telah ditambah kepada 10 bilion. Dan ada peningkatan dia di situ daripada tahun 2023 dan 8 bilion ke tahun 2024 kepada 10 bilion. Peningkatan sebanyak 2 bilion. Ini adalah hasil daripada kutipan cukai yang ditakbir oleh Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia, dan hasilnya dananya datang daripada tuan-tuan dan puan-puan. Suka juga untuk saya berkongsikan, kalau kita berbicara tentang soal pendidikan, Azizi, betul. Pendidikan, kalau melihat kepada belanjawan tahun 2024, Kementerian Pendidikan telah menerima peruntukan sebanyak 58.7 bilion, yang mana merupakan penerima keperuntukan tertinggi di antara kementerian, Azizi. Hasil-hasilnya datang daripada dana yang dibayar oleh pembayar cukai di luar sana. Kalau kita melihat dari sudut kemudahan infrastruktur, ni esok lusa ni nak Raya Cina, betul tak? Betul tu, Fizri. So saya sudah pasti ramai di antara kita yang ingin pulang ke utara, betul? Betul tu, Fizri. Kalau kita pulang ke utara, Lebuh Raya Plus selalunya memang akan jam dan sebagainya. Dan bila kita nak kepada kemudahan jalan raya ni, saya difahamkan kita ada lebuh raya yang baru, iaitu WCE ataupun kita panggil West Coast Expressway. Merupakan jalan alternatif kepada mereka yang ingin ke utara. Inilah kita hasil daripada pendapatan negara yang mampan digunakan untuk kesenangan rakyat. Kalau kita melihat kepada sistem kesihatan juga, Azizi, supaya saya maklumkan bahawa kerajaan, Kementerian Kesihatan telah pun menerima peruntukan sebanyak 41.2 bilion. Kan kalau kita lihat pada hari ini, kalau kita mendapatkan perkhidmatan di klinik-klinik hanya perlu membayar lebih kurang RM1 ke RM5 saja, Azizi. Betul tu, Fizri. Kalau kita tengok daripada cukai pendapatan ni sebenarnya banyak manfaat yang kerajaan telah berikan, iaitu dari segi pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur, pembangunan, dan yang paling penting sekali adalah keselamatan. Kalau pada hari ini kita boleh hidup, kita boleh tidur senang, nyenyak pada malam hari disebabkan kerana kita mempunyai pasukan keselamatan yang bersiap siaga untuk menjaga keamanan negara. Tapi orang kata bila mana mereka ini bersiap sedia dibantu oleh dana yang orang kata daripada kerajaan membolehkan mereka ini untuk bersiap dengan segala kelengkapan yang ada, Azizi. Betul tu, Fizri. Banyak. Kalau kita berbicara tentang manfaat cukai pendapatan ni sangat banyak. Betul. Kalau nak cerita tentang manfaat ni, memang kita rasa memang untuk satu hari ni memang tak habis rasanya, Fizri. Kita kena ada satu slot tentang
manfaat ke mana wang cukai dibelanjakan. Betul Fizri. Okey, betul. tanpa melengahkan masa, saya nak ke soalan yang kedua Fizri. Okey, boleh. Okey, biasanya orang tanya tentang cukai pendapatan ni, berapa ya sebenarnya gaji minimum yang perlu saya melayakkan saya ni untuk membayar cukai? Boleh tak Fizri terangkan? Baik, ini merupakan salah satu soalan yang kita selalu terima pada setiap tahun. Sama ada bakal membayar cukai ataupun pembayar cukai yang sedia ada. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, cukai pendapatan bukan saja dikenakan ke atas individu yang menerima pendapatan penggajian, macam kita penggajian, malah ianya turut dikenakan ke atas perniagaan atau profession yang mana mereka menjana atau menerima kemasukan wang mereka ke dalam akaun bank, termasuklah YouTubers, Insta famous, yang sekarang ni yang tengah-tengah trending lah, TikTokers, TikTokers, influencer, dan mereka yang membuat ulasan berbayar. Maksudnya pempengaruh media sosial yang mendapat pendapatan melalui paid review ni, mereka pun pendapatan yang mereka dapat tu tertakluk juga kepada cukai pendapatan. Betul tu Azizi. Kerana apa? Kerana mereka telah menikmati kemudahan yang berada dalam negara kita. Contohnya kalau nak buat paid review, kena ada kemudahan internet yang stabil dan sebagainya. Betul tu Fizri. Okey. Baik. Bila berbicara tentang jumlah pendapatan, kita merujuk kepada mereka yang menerima penggajian. Okey, penerima penggajian macam kita lah Aziz, menerima gaji, mereka perlu melaporkan pendapatan bagi tujuan pengenaan cukai apabila jumlah pendapatan minimum mereka untuk tempoh 1 tahun ialah berjumlah RM37,333 selepas ditolak potongan KWSP. Okey. So maksudnya pendapatan tahunan RM37,333 selepas potongan KWSP barulah melayakkan mereka ni untuk membayar cukai. Betul. Okey, anggaran sebulan Aziz kurang dalam RM3,111. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang saya hormati sekalian, sekiranya pendapatan bulanan tuan-tuan dan puan-puan melebihi 3,111, maka tuan-tuan dan puan-puan adalah layak dikenakan pendapatan, layak dikenakan cukai. Dan jangan risau, bagi kita yang makan gaji, majikan kita akan membuat potongan cukai bulanan ke atas pekerja yang telah layak untuk membayar dan cukai. Tadi Fizri ada terangkan tentang orang yang makan gaji. Betul? Kita dah tahu pendapatan tahunan tu mestilah dalam RM37,333 dalam setahun selepas potongan KWSP. Bagaimana pula orang yang menjalankan perniagaan? Bilakah mereka perlu melaporkan cukai pendapatan ni Fizri? Baik, kalau tadi kita ada amount ataupun jumlah minimum. Okey, bila kita berbicara berkenaan dengan mereka ataupun golongan pembayar cukai yang menerima pendapatan perniagaan ataupun profession yang saya sebutkan tadi, termasuk influencer dan sebagainya, mereka ini secara automatiknya mereka perlu mendaftar cukai pendapatan sebaik sahaja perniagaan mereka didaftarkan ataupun kerjaya mereka dimulakan. Ini ada kerana mengapa tidak ada satu jumlah yang kita tetapkan? Ini adalah kerana perniagaan ini dia ada orang kata apa, untung dan ruginya tidak menentu. Mungkin kita baru buka perniagaan pada tahun itu, kita mengalami untung, kita memperoleh untung yang tinggi, dan mungkin untuk bulan seterusnya ada berlaku kerugian dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang menjalankan perniagaan, mereka secara automatiknya perlu melaporkan pendapatan cukai, perlu melakukan cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan kita nak lihat apakah senarai pendapatan yang dikenakan cukai. Senang saja Azizi. Kita rujuk pada portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan kita klik ataupun kita type kata kunci bila dikenakan cukai. Dia akan tulis apakah pendapatan perniagaan yang dikenakan cukai. Azizi. So maksudnya untuk perniagaan ni tak kisahlah jika baru memulakan perniagaan, walaupun perniagaan itu mengalami kerugian, mereka perlu melaporkan kerugian itu. Ini yang kita nak kongsikan kepada para pendengar di luar sana. Sekiranya mereka yang menjalankan perniagaan ini pada tahun itu mereka mengalami kerugian, selalunya bila orang rugi ni dia tak nak lapor, betul tak? Betul. Dia kata buat apa saya lapor sebabkan saya rugi. Ini adalah persepsi yang tidak tepat. Ini adalah kerana sekiranya mereka yang menjalankan perniagaan mengalami kerugian, mereka harus melaporkan pendapatan mereka. Kerana apa Siti? Kerana
kerana kerugian ini boleh ditolak dengan keuntungan pada tahun hadapan, Azizi. Jadi dia membawa keuntungan kepada siapa yang melakukan perniagaan. Jika pendapatan mereka pada tahun ini rugi, mereka boleh tolak kerugian ini pada tahun hadapan jika mereka mempunyai keuntungan. Betul tak, Fizri? Betul. Sekiranya mereka tidak melaporkan kerugian pada tahun ini, maka aman kerugian ini tidak boleh ditolak dan ini merugikan para pembayar cukai kita di luar sana. Okey, Fizri. Okey, saya harap para penonton di luar sana jika mempunyai sebarang komen, bolehlah meninggalkan persoalan, bolehlah meninggalkan persoalan anda di ruangan komen dan kami akan cuba menjawab soalan anda. Cuba insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita ke soalan ketiga ya, Fizri. Boleh tak Fizri jelaskan topik kita nak lebih tahu lebih lanjut, iaitu edisi kita pada hari ini adalah tentang pelepasan tahun taksiran 2023. Boleh tak Fizri jelaskan lebih lanjut topik kita pada hari ini, Fizri? Baik, topik hari ini berkenaan dengan pelepasan cukai. Betul tu, Fizri. Bila kita sebut tentang pelepasan cukai, selalunya di antara elemen-elemen yang kita sering nantikanlah setiap tahun bagi mereka yang membayar cukai di luar sana. Untuk makluman, bermulanya 1 Mac 2024, bagi mereka yang menerima pendapatan penggajian, mereka bolehlah melaporkan pendapatan mereka melalui MyTax, melalui platform e-filing. Ada mereka, kalau mereka contohnya melaporkan pendapatan itu melalui platform e-filing, maka tarikh tutupnya adalah 15 Mei 2024. Itu adalah bagi pendapatan apa, Fizri? Tarikh tutup 15 Mei 2024 jika mereka melaporkan pendapatan mereka secara e-filing. Secara e-filing bagi mereka yang menerima penggajian ataupun borang BE. Bagaimana pula dengan mereka yang menjana pendapatan secara perniagaan? Okey, perniagaannya dia akan tutup sekiranya e-filing 15 Julai 2024. Okey. So kalau mereka yang masih masih lagi menghantar borang secara manual, maka tarikh tutupnya ada 30 April 2024. Tapi saya sudah pasti pembayar cukai kita di luar sana telah pun celik IT menggunakan platform yang telah pun disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Dan kita pun dalam sekarang ni kita dalam memperkasakan e-perkhidmatan kita ya. Betul. Patutnya kita nak pembayar cukai di luar sana untuk melaporkan pendapatan mereka secara e-filing dengan menggunakan e-perkhidmatan yang disediakan oleh pihak hasil. Betul, Aziz. Bila kita berbicara tentang soal pelepasan, dia punya key point dia ataupun dia punya nota penting ialah kita perlulah mengoptimumkan tuntutan pelepasan cukai dan bukannya memaksimumkan tuntutan. Tuntutan pelepasan bukannya memaksimumkan. Betul. Ada orang ada pandangan-pandangan kata sekiranya ada tuntutan pelepasan ni kita tuntut saja penuh. Itu tidak tepat. Tuntutan pelepasan cukai hanya boleh dituntut berdasarkan kepada perbelanjaan yang telah pun dibelanjakan. Okey. Perlu diingatkan juga ya kepada pembayar cukai di luar sana, pelepasan cukai ini boleh dituntut berbeza bagi setiap individu. Kerana apa? Ia bergantung kepada jenis taksiran yang dipilih oleh pembayar cukai. Kita ada pelbagai pembayar cukai, sebagai contoh pembayar cukai yang bujang, berkahwin, pasangan tidak bekerja, ada yang berkahwin, mempunyai anak dan banyak lagi, Azizi. Maksudnya untuk pemilihan jenis taksiran ni pun memainkan peranan ya untuk macam mana kita nak menjimatkan cukai kita. Betul tak, Fizri? Betul tu, Azizi. Kalau kesalah pilih taksiran, dia akan mengakibatkan implikasinya. Ada implikasinya. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, jangan risau. Jangan takut untuk melaporkan pendapatan ya, sekiranya anda jujur dan tahu untuk melaporkan pendapatan dengan betul serta menuntut pelepasan yang hanya layak dituntut saja. Dari hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan tips-tips jimat cukai melalui tuntutan pelepasan yang boleh dituntut bagi tahun taksiran 2023, Azizi. Okey, Fizri. Okey, tadi Fizri ada cerita tentang tips-tips jimat cukai. So, saya rasa para pendengar di luar sana pasti tak sabar-sabar ya untuk mendengar tips-tips macam mana kita nak menjimatkan cukai kita ni, Fizri. So boleh tak Fizri jelaskan berkenaan tip-tip jimat cukai dan kongsikan kepada para penonton di luar sana supaya mereka lebih tahu tentang maklumat tips-tips jimat cukai ni, Fizri. Okey, baik. Bila kita cakap tentang tips jimat cukai ni, dia jimat cukai, bukan tips lari cukai. Dia bukan tips lari cukai, dia jimat cukai. Okey.
saya nak berkongsikan tentang satu hipotesis. Okey, perlu diingatkan bahawa pembayar cukai perlu tahu apakah elemen-elemen yang boleh mempengaruhi pendapatan bercukai seseorang itu. Okey, lebih tinggi pendapatan bercukai, lebih tinggi cukai yang dikenakan. Sebab itu saya sudah kita boleh rujuk kepada kadar cukai bagi tahun taksiran 2023 di mana dia ada jumlah amount pendapatan bercukai. Contohnya sebagai contoh, kalau ada 50,000 hingga 70,000 pendapatan bercukai itu dia ada peratusannya. Okey. Sekiranya pendapatan contohnya kalau bayaran balik. Bayaran balik ini hanya akan wujud sekiranya potongan cukai bulanan pembayar cukai itu lebih tinggi daripada amount cukai yang dibayar. Itu ada yang wujudnya bayaran balik. Dan sekiranya ada baki cukai kena bayar, ini adalah kerana PCB dia, potongan cukai bulanannya adalah lebih rendah daripada jumlah cukai yang dibayar. Jadi untuk tips yang pertama untuk jimat cukai adalah memilih jenis taksiran yang betul. Untuk makluman, kita ada 4 jenis taksiran. Taksiran yang pertama ialah diri sendiri, pasangan tidak bekerja ataupun stres bujang. Bujang. Taksiran kedua ialah taksiran berasingan, di mana suami dan isteri bekerja, mereka memilih untuk melakukan taksiran berasingan. Taksiran yang ketiga adalah bersama atas nama suami, dan taksiran yang keempat adalah bersama atas nama isteri. Jadi kita melihat kepada taksiran bersama, ya Aziz, atas nama isteri dan juga suami ni, dia ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia yang perlu dipatuhi. Sebab itu kalau kita lihat sebagai contoh, bagi mengurangkan jumlah cukai, tips yang boleh digunakan ialah individu yang sudah berkahwin dan pasangannya bekerja adalah disyorkan untuk memilih jenis taksiran berasingan, Aziz. So daripada jenis taksiran yang dipilih, jika kedua-dua pasangan ini bekerja, lebih baik memilih taksiran berasingan daripada bersama atas nama suami ataupun nama isteri. Kenapa? Kerana sekiranya mereka suami dan isteri ini memilih taksiran berasingan, mereka layak untuk mendapat pelepasan berjumlah ringgit Malaysia 9,000, iaitu suami 9,000, isteri 9,000. Berbanding jika memilih taksiran bersama, maka pasangan hanya layak dapat pelepasan sebanyak 4,000 sahaja, Aziz. Berbanding dengan 9,000 bagi taksiran berasingan. I see. So maksudnya jika mereka membuat taksiran berasingan ni, mereka akan layak untuk, contoh kalau suami bekerja dan isteri bekerja, untuk suami akan layak 9,000 dan isteri akan layak 9,000 kalau mereka membuat taksiran berasingan ni. Betul tak, Isteri? Betul. Sebab itu kena pilih taksiran yang betul. Seterusnya ialah mengoptimumkan tuntutan pelepasan yang layak dituntut. Bila kita mengoptimumkan tuntutan pelepasan ni, dia kena lihat kepada jenis pelepasan yang layak. Untuk makluman, kita ada 21 jenis pelepasan yang layak dituntut. Jadi bila layak dituntut tu kena berdasar kepada perbelanjaan sebenar, Azizi. Seterusnya kalau kita lihat di antara tips juga mengoptimumkan potongan derma. Potongan derma kan. Maksudnya derma ni pun boleh dituntut juga, ya, dalam apabila melaporkan pendapatan, mereka boleh menolak. Betul, Aziz. Dia buat seksyen 44. Kalau kita lihat masa zaman Covid dulu kan, ramai yang buat derma kepada kerajaan kan. Kita lihat ni banyak di antara elemen-elemen yang boleh kita kalau kita buat derma kepada kerajaan dan sebagainya, hadiah kepada perpustakaan dan sebagainya, maka itu layak diberikan potongan. Dan yang terakhir adalah mengoptimumkan rebate cukai. Rebate cukai ni kena beza rebate dengan pelepasan. Apa beza tu rebate dengan pelepasan tu, Fizri? Kalau kata pelepasan ini, macam kita kena bincangkan pada hari ini, pelepasan ini dia mengurangkan jumlah pendapatan kita. Okey, faham. Contohnya 100,000, pelepasan dan sebagainya 50,000. So jumlah pendapatan bercukai kita jadi 50,000. Kalau kata rebate cukai ni, dia mengurangkan jumlah cukai yang kita bayar. Betul. Dia beza. Okey. Okey, Fizri, kita dah berbincang tentang tips-tips jimat cukai. Okey, saya rasa para penonton di luar sana pastinya tidak sabar, ya, untuk mengetahui
jenis-jenis pelepasan yang dibenarkan untuk tahun taksiran 2023 sebelum mereka melaporkan pendapatan mereka secara e-filing yang bermula 1 Mac ni, Fizri. Boleh tak Fizri terangkan jenis-jenis pelepasan yang dibenarkan untuk taksiran 2023 ni? Okey, baik. Kalau kita cakap pasal pelepasan cukai ini kan, untuk makluman bagi tahun taksiran 2023 macam saya sebut tadi, terdapat 21 jenis potongan individu yang dibenarkan sebagai pelepasan cukai ya. Senarai lengkap ni kita memang dah sediakan. Kat mana para penonton dan para pendengar boleh mendapatkan senarai lengkap ni, Fizri? Boleh layari saja portal rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dan klik pada pelepasan cukai itu, akan ada. Tapi kita boleh share di sini ya, di antara pelepasan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan bagi tahun taksiran 2023 dapat saya nyatakan di sini sebagai contoh perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Had pelepasan sebanyak 8,000. Okey, 8,000. Dan juga sekiranya pembayar cukai itu merupakan seorang orang yang kurang upaya, dia kurang upaya, isterinya atau anak-anaknya atau ibu bapa, sekiranya beliau melakukan perbelanjaan bagi membeli peralatan sokongan, sebagai contoh wheelchair dan sebagainya, pelepasannya diberikan sebanyak RM6,000, Azizi. Dan seterusnya bagi mereka atau pembayar cukai di luar sana yang menyambung pelajaran, contohnya macam sambung di peringkat master dan sebagainya, yuran pendidikan ni kena sendiri. Dia tak boleh kepada yuran pendidikan anak-anak, tak boleh. Bagaimana pula yuran pendidikan tu jika mereka mendapat beasiswa tajaan, bolehkah mereka tuntut, Fizri? Okey, kalau kata beasiswa ni kalau ikutkan dia dapat kan, dia kena perbelanjaan yang dilakukan sendiri. So terhad kepada 7,000, Azizi. Dan seterusnya kalau kita lihat perbelanjaan perubatan, Aziz, sekarang ni kos perubatan amat tinggi. Betul tu, Fizri. Kalau sekarang ni kalau kita melihat kepada nak mendapatkan ubat-ubat di klinik swasta pun agak mahal. Betul. Jadi melihat kepada senario ataupun situasi ini, kerajaan telah pun memperuntukkan lebih kurang, kalau saya lihat di sini perbelanjaan perubatan ini dia ada lebih kurang 10,000. 10,000 jumlah pelepasan yang dibenarkan, merangkumi perbelanjaan perubatan penyakit serius. Penyakit serius untuk diri sendiri, perbelanjaan perubatan bagi rawatan kesuburan, Azizi. In vitro fertilization, IVF, ke atas diri sendiri, suami ataupun isteri, dan seterusnya pemvaksinan ke atas diri sendiri, suami, isteri ataupun anak. Tapi ini pemvaksinan ini terhad kepada RM1,000 sahaja. Dan untuk pemvaksinan ni pun ada jenis-jenis vaksin. Dia, betul. So para pendengar perlu mendapatkan maklumat lanjut di portal kita. Betul tu. Sebagai contohnya macam saya ada anak kecil kan, dia ada pneumokokol kan, bronkitis dan sebagainya, yang itu termasuk dalam pemvaksinan. Baik, seterusnya kita melihat kepada pemeriksaan perubatan penuh ataupun full medical check up. Okey, ini adalah terhad kepada RM1,000 ya, termasuk juga ujian pengesanan COVID. COVID ke atas diri sendiri, termasuk pembelian kit ujian. Masa zaman-zaman COVID kan, saya ingat lagi saya telah melakukan perbelanjaan untuk membeli kit COVID saja hampir RM1,000 juga, Azizi. Pada ketika itu dibenarkan untuk tuntut sebagai pelepasan. Dan juga pemeriksaan kesihatan mental ataupun konsultasi ke atas diri sendiri, suami ataupun isteri. Fizri, saya tertarik ya dengan pemeriksaan perubatan penuh ni. Saya rasa ramai pendengar dan para pembayar cukai di luar sana, mereka ni sering keliru pemeriksaan perubatan penuh ke atas diri sendiri ni. Adakah kalau mereka ni demam ataupun tak sihat pergi ke klinik, itu dikira sebagai pemeriksaan perubatan penuh? Itu tidak tepat, Azizi. Sebenarnya bila kita cakap tentang pemeriksaan perubatan penuh ni, dia merangkumi daripada kepala hinggalah ke kaki. Dia pemeriksaan yang penuh diklasifikasikan oleh pengamal perubatan sebagai pemeriksaan penuh. Dia merangkumi ujian darah, X-ray dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada penerangan, ada dinyatakan apakah jenis-jenis yang boleh diklasifikasikan sebagai rawatan untuk pemeriksaan perubatan penuh. Dan untuk Aziz, kita nak maklumkan di sini, mulai tahun taksiran 2023 kerajaan telah memperuntukkan pelepasan sebagai
sebanyak 4,000 untuk anak-anak yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Untuk apa Azizi? Untuk penilaian untuk tujuan diagnosis kurang upaya pembelajaran. Okey, Fizri. Contohnya ada speech delay dan sebagainya kan. Kira ini pelepasan baru yang diperkenalkan. Betul tak, Fizri? Betul. Terhad kepada 4,000. Ada tak dokumen sokongan yang diperlukan untuk mereka tuntut pelepasan ni, Fizri? Betul, sudah semestinya bila mana tuan-tuan dan puan-puan menuntut pelepasan-pelepasan yang telah pun dinyatakan tadi, sudah semestinya perlu disokong oleh dokumen-dokumen yang telah diperakukan oleh pengamal perubatan yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia. Dan tadi Azizi, kalau tadi untuk kurang upaya pembelajaran, next dia adalah program intervensi awal ataupun rawatan pemulihan kurang upaya pembelajaran. Ini juga diberikan pelepasan cukai terhad kepada 4,000 juga Aziz. Kan? Okey Fizri, kita akan berhenti berehat seketika sebelum kita sambung selepas ini. So kita akan cuba untuk menjawab persoalan-persoalan anda di ruangan komen nanti selepas kita berehat seketika. Tahukah anda, semua perkhidmatan melibatkan percukaian boleh diakses dengan mudah melalui gerbang perkhidmatan dalam talian hasil MyTax. Dan sekarang, ia lebih mudah digunakan. Mari saya tunjukkan. Buka pelayan internet anda. Type mytax.hasil.gov.my. Sekiranya ini kali pertama anda menggunakan MyTax, log masuk menggunakan nombor kad pengenalan atau pasport. Anda akan lihat paparan sijil digital tidak wujud. Jadi, dapatkan sijil digital terlebih dahulu menggunakan eCP55D menerusi permohonan di laman web. Sekiranya anda menggunakan aplikasi MyTax 2.0 di telefon pintar, pengesahan sijil digital boleh dibuat menerusi eKYC. Mudah. Jika anda telah berdaftar dengan MyTax dan ingin membuat taksiran cukai, gunakan e-filing. Bagaimana? Masukkan nombor kad pengenalan, masukkan kata laluan dan tekan log masuk. Status borang e-filing ada di sebelah kanan bawah. Untuk lapor pendapatan, klik pautan tahun bagi pendapatan yang ingin taksir. Anda akan dibawa ke ruangan e-filing untuk mengisi borang cukai. Dari paparan dashboard ini juga, anda boleh menyemak baki cukai, jumlah bayaran balik dan jumlah cukai yang anda telah bayar. Bukan itu sahaja, status sekatan perjalanan luar negara juga ada di sini. Nak buat bayaran? Klik perkhidmatan Easy Hasil. Pilih Bayar Hasil. Terdapat lebih daripada 20 buah bank yang berdaftar. Anda boleh pilih cara pembayaran dan bank yang anda ingin gunakan. Urusan cukai anda lebih mudah dengan MyTax 2.0. Hanya dengan satu ID untuk mengakses semua perkhidmatan percukaian. MyTax, gerbang percukaian anda. Tepat, mudah dan selamat. Mah, saya pergi kerja dulu. Tak habis-habis kena bayar cukai ni. Padahal bukan aku dapat manfaatnya pun. Bil hospital aku bayar sendiri. Anak masuk universiti aku bayar sendiri. Habis tu, aku bayar cukai untuk siapa? Enjin tak boleh hidup tuan. Kena panggil mekanik. Aseng! Mak Il, kenapa dengan kereta? Entahlah, tak boleh hidup. Aseng, abang kamu yang kanser tulang tu bagaimana? Dah keluar hospital, Mak Il. Mujuk ada hospital kerajaan. Nak harapkan duit kami, adik-beradik memang tak cukup. Syukurlah. Si Hafiz dah masuk universiti ke? Alhamdulillah. Uish, mahal rupanya yuran nak masuk belajar. Nasib baik ada duit bantuan kerajaan. Kalau tak tahulah macam mana. Duit kerajaan ni daripada orang ramai. Mujurlah ada juga orang yang nak bayar cukai tu.
dapat jugalah kita yang tak berapa berada ni merasa manfaat dia tu. Syukur. Kita ni nak bayar balik tak mampu. Jadi kita doakan semoga mereka tu murah rezeki. Kalaulah saya boleh jumpa, saya nak cium tangan dia. Macam saya cium tangan mak saya. Mulia sungguh orang yang suka bantu manusia lain. Kita kembali lagi ke dalam rancangan FB Live Sembang Santai Info Cukai bagi edisi pelepasan tahun taksiran 2023. So Fizri, kita nak minta kepada para penonton di luar sana untuk jangan lupa klik like, komen dan share perkongsian kita agar dapat manfaat daripada Betul. Okey, sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita lebih lanjut pada pagi ni Fizri, kita ada beberapa soalan yang dimajukan oleh penonton kita pada hari ini. Ingin saya bacakan satu daripada Mi Toyota, iaitu Mi Toyota ni dia tanya kenapa dokumen bukti cukai perlu disimpan lama? Boleh tak Fizri terangkan? Okey, pertama terima kasih kepada saudara Mi Toyota. Mi Toyota. Okey, di atas soalan berikut, mengapa kena simpan resit? Ini berdasarkan akta kita. Kita kena menyimpan resit keperluan pelancongan itu selama 7 tahun. Namun dengan arus globalisasi masa kini dengan celik IT dan sebagainya, maka pembayar cukai pada hari ini boleh menyimpan resit-resit perbelanjaan mereka secara digital, Azizi. Mereka boleh menggunakan simpan resit ni dalam cloud, nak simpan dalam folder OneShare dan sebagainya, mereka dibenarkan. Selagi mana resit itu boleh dibaca. Sebab itulah sebelum ni dapat juga kita menerima juga persoalan macam resit-resit sekiranya berlaku banjir dan kehilangan apa sebagainya. Jadi kita menyarankan kepada pembayar cukai di luar sana untuk menyimpan segala resit perbelanjaan, dokumen-dokumen percukaian secara digital. So kalau boleh resit-resit yang kita ada ni, kita jangan lupalah untuk simpannya secara digital juga ya. Betul. Untuk simpanan jika kita diaudit nanti. Ya, betul tu Aziz. Terima kasih. Okey, kita ada soalan kedua Fizri daripada para pendengar kita hari ini, iaitu daripada Mas Jens. Dia mohon penerangan tentang kursus peningkatan kemahiran ni. Boleh terangkan tak? Okey, kursus peningkatan kemahiran ini tertakluk di bawah pelepasan cukai di bawah yuran pengajian sendiri. Okey, di mana kursus peningkatan kemahiran ini tuan-tuan dan puan-puan, kita diberi pelepasan sebanyak RM2,000. Namun senarai-senarai kursus itu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melayari semakkan kursus kemahiran SKM, layari MySpark di seperti yang tertera di FB Live kita, di mana dalam itu disenaraikan apakah jenis kursus-kursus yang diberikan pelepasan cukai. Boleh refer so maksudnya mereka perlu tengok daripada pautan tadi, iaitu MySpark, apakah jenis-jenis kursus yang mereka boleh tuntut. Betul tak Fizri? Tuntutannya adalah sebanyak RM2,000 pelepasan cukai. Okey, sebelum kita ke persoalan seterusnya Fizri, saya nak baca lagi satu persoalan daripada para pendengar kita hari ini, iaitu daripada Cik Angah Farida. Cik Angah Farida. Baik. Cik Angah Farida ni dia tanya tentang indoor bicycle boleh claim under lifestyle relief ataupun tidak. Boleh tak Fizri terangkan? Okey, kalau ikutkan bila bersebut tentang indoor bicycle kan, betul, boleh dituntut, tetapi tidak terpakai kepada jenis basikal bermotor. Jenis basikal bermotor tidak dibenarkan. Kalau kata basikal indoor dibenarkan. Itu maksudnya bawah peralatan sukan, betul? Di bawah peralatan sukan. Sebab itu ada orang bertanya tentang apakah contoh peralatan sukan. Sebagai contohnya yang tidak mempunyai hayat jangka panjang yang lama. Sebagai contoh bulu tangkis. Macam main badminton, bulu tangkis itu boleh dituntut sebagai pelepasan peralatan sukan. Selain bulu tangkis, bola golf dan sebagainya. Bagaimana pula dengan pakaian sukan Fizri? Okey, ramai orang tanya tentang pakaian sukan ni tidak boleh. Sebab apa, bila kita nak bersukan mestilah kena pakai pakaian sukan. Betul. Berbeza. Sebab tu ada orang tanya, kalau kasut sukan boleh ke?
Kasut sukan sebenarnya tidak boleh. Dia kalau sebagai contoh kasut spike contohnya, kasut yang mereka yang memasuki acara olahraga dan sebagainya. Betul. Kasut spike itu adalah satu keperluan. Kalau nak masuk olahraga tak boleh pakai kasut sukan. Dia kena pakai kasut yang khas. Itu dibenarkan untuk tuntutan pelepasan. Okey, terima kasih kepada para pendengar kerana telah memberi persoalan di ruangan komen. So jika ada persoalan lagi, bolehlah majukan persoalan anda di ruangan komen dan kami akan cuba menjawab, ya. Okey Fizri, tadi kita dah berbincang kita dah bincangkan tentang beberapa pelepasan yang boleh dituntut bagi tahun taksiran 2023. Contohnya seperti perubatan, rawatan perubatan penuh. Okey, boleh tak Fizri kongsikan lagi senarai pelepasan yang boleh dituntut bagi tahun taksiran 2023 ni supaya para pendengar ataupun para pembayar cukai di luar sana dapat mengoptimumkan pelepasan ini. Baik, kalau kita nak berkongsikan keseluruhannya agak detail cuma kita boleh kongsikan apakah jenis-jenis pelepasan yang telah dibenarkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, sudah semestinya gaya hidup. Gaya hidup, tuntutan pelepasan diberikan sebanyak 2,500 merangkumi pembelian bahan bacaan dan sebagainya, pembelian komputer peribadi, telefon pintar ataupun tablet. Sekarang ni viral telefon pintar S24 Ultra. Itu yang terbaru keluar. Itu yang terbaru kan. Kalau ikutkan kepada tuntutan ni 2,500 sahaja, walaupun harga telefon tersebut mencecah 7,000. Bagaimana pula dengan surat khabar? Surat khabar dibenarkan. Sebab ada orang cakap surat khabar sekarang tak pakai dah orang kata yang cetak punya kan. Langganan secara digital juga dibenarkan. Selain itu juga pembelian peralatan sukan seperti mana saya bagi tahu tadi, dan juga bayaran bil langganan internet. Tapi kenalah mesti pastikan bahawa langganan internet itu atas nama pembayar cukai itu sendiri. Baik, dan juga kita pada tahun ini tahun 2003 kerajaan telah memperuntukkan RM500 lagi pelepasan bagi pembelian peralatan sukan. Maksud tadi kita dah ada 2,500, dalam itu termasuk pembelian peralatan sukan. Namun ditambah lagi RM500. Okey, sebagai contoh pembelian peralatan sukan, bayaran sewa atau fee kemasukan ke fasiliti sukan, dan bayaran fee pendaftaran bagi menyertai pertandingan yang mana penganjur ni diluluskan ataupun dilesenkan di bawah Pesuruhjaya Sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. Okey Fizri, bercerita tentang peralatan sukan yang dibenarkan ni. Saya ada satu soalan daripada ruangan komen kita. Ada satu penonton kita menanyakan, iaitu bertanyakan tentang swimming suit boleh dituntut tak di bawah alatan sukan? Okey, swimming suit swimming suit ni bila mana mereka ini, sebab swimming suit ni orang kata dia sekarang ni ada acara kan, ada acara renang dan sebagainya, maka dia dibenarkan. Sebab apa? Swimming suit ini merupakan salah satu uniform lah. Uniform, dan dibenarkan untuk tuntutan pelepasan. Okey, baik. Dan kita lihat seterusnya adalah pembelian peralatan penyusuan. Penyusuan ibu untuk kegunaan diri sendiri. Ini hanya tertakluk kepada pembayar cukai wanita saja. Bagaimana pula kalau pembayar cukai lelaki yang membeli peralatan penyusuan ni? Okey, dia senang je. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ini merupakan pembayar cukai lelaki, maka tuntutan pelepasan ini tidak boleh dituntut. Dia automatik tak boleh nak klik. Kita dah tahu jantinanya. Tak boleh. Tapi pelepasan ini hanya dibenarkan sekali dalam 2 tahun sahaja. Dan seterusnya sudah semestinya bila ada peralatan penyusuan, anak dan sebagainya, yuran penghantaran anak bagi yang berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak dan tadika yang mendaftar diberi pelepasan sebanyak RM3,000. Tapi untuk makluman, RM3,000 ni dia bukan untuk satu orang anak dia contohnya kalau ada 3 anak, dia still lagi pelepasan dia RM3,000. Walaupun banyak anak, pelepasan tetap RM3,000. Bukan satu anak RM3,000 ya. Betul. Kalau ada 3 anak RM9,000, itu salah. Okey, seterusnya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pembayar cukai luar sana ada menyimpan di dalam skim simpanan pendidikan nasional ataupun SSPN. Alhamdulillah dengan inisiatif kerajaan telah melanjutkan pelepasan ini bagi sehingga tahun 2024. Dulu kan ada diberhentikan. Bukan diberhentikan, maksudnya tempohnya dipendekkan. Bukan dipendekkan, maksudnya memang
berakhir. Ya, Ya. betul. So dipanjangkan ke tahun 2024 dengan jumlah pelepasan sebanyak 8,000. Dan seterusnya kepada mereka yang membeli ataupun memiliki insurans nyawa, takaful dan juga KDBSP, bagi individu penjawat awam berpencen yang tidak membuat caruman KDBSP, maka insurans nyawa dan takaful terhad kepada 7,000 Azizi. Betul tu Fizri. 7,000. Dan individu selain mereka yang berpencen, dia ada, walaupun dia 7,000, dia ada pembahagian dia, di mana insurans nyawa ataupun takaful terhad kepada 3,000, caruman KDBSP adalah terhad kepada 4,000. So dia 7,000 juga, cuma ada pecahan dia. Dan seterusnya ialah skim persaraan swasta. Sekiranya kalau Azizi duit banyak, contoh duit banyak nak mencarum ke skim persaraan swasta, PRS lah, PRS dibenarkan sehingga RM3,000. Okey, dan seterusnya bila kita lihat kepada insurans perubatan Azizi, insurans perubatan pendidikan dan pasangan dan juga anak diberikan pelepasan RM3,000. Dan juga ini yang bagi Azizi pakai kereta apa Saya pakai elektrik ke non elektrik? Saya pakai kereta biasa je. Pakai kereta biasa. Okey. Kalau pakai kereta biasa tidak boleh tuntut pelepasan ini Aziz Pelepasan ini perbelanjaan, bayaran pemasangan, sewaan, pembelian termasuk sewa beli peralatan ataupun langganan bagi penggunaan kenderaan pengecasan kenderaan elektrik. Okey, bagi kenderaan sendiri. Kalau contohnya Azizi beli Tesla kan, contohlah kan, maka dibenarkan pelepasan sehingga RM2,500. Kalau kereta biasa tak boleh lah. Okey. Okey Fizri, sebelum kita ke soalan seterusnya Fizri, saya nak baca satu soalan daripada ruangan komen ni, iaitu daripada Siti Sarah. Okey, Assalamualaikum tuan. Macam mana nak bermulanya untuk membuat tuntutan tersebut setelah berdaftar online? Saya rasa ni bilakah tuntutan pelepasan tahun taksiran 2023 ni boleh dituntut? Okey. Tuntutan pelepasan 2023 ini hanya boleh dituntut sekiranya tuan-tuan dan puan telah mendaftar dengan Lembaga Hasil dalam Negara Malaysia, mempunyai cukai pendapatan, nombor cukai pendapatan. Dan ingat, bila nak menuntut tuntutan pelepasan ini haruslah melaporkan terlebih dahulu pendapatan melalui platform e-filing. Sebab dia orang cakap dia tuntut ni macam mana tuntut tak? Dia tuntut dalam kita punya borang cukai pendapatan. Dan perbelanjaan ini perlulah dilakukan pada 1 Januari 2023 sehinggalah 31 Disember 2023 sahaja. Kalau 2024 tu kena simpan dulu. Kita tuntut untuk tahun taksiran 2024 pada tahun hadapan. Betul tu Fizri. Okey Fizri, saya ada satu lagi soalan kat sini. Tadi kita dah bincangkan tentang pelepasan yang layak dituntut bagi tahun taksiran 2023. Dan soalan ni sering mereka tanyakan berkaitan dengan potongan cukai bulanan. Adakah PCB yang mereka telah tolak melalui, terutamanya orang yang makan gaji ini, tidak memulakan seseorang itu untuk melaporkan pendapatan menerusi e-filing Fizri? Boleh terangkan? Okey, baik. Sekarang kita berbicara berkenaan dengan potongan cukai bulanan. Ada pandangan di luar menyatakan bahawa sekiranya saya dah potong, dia ayat mudah dah potong lah kan, ada potong cukai PCB lah maksudnya, mereka ni tidak perlu melaporkan. Maka tanggapan ini adalah salah. Okey, PCB ini bukanlah cukai mutamat yang perlu dibayar. PCB ini merupakan bayaran pendahuluan yang dipotong oleh majikan daripada saraan bulanan pekerja, termasuklah gaji, elang punya cukai, bonus dan lain-lain mengikut jadual potongan cukai bulanan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Tapi kita melihat kepada PCB ini sebenarnya Azizi dia memberi manfaat kepada individu yang bekerja makan gaji macam kita lah. Dia sangat memberi manfaat. Sebab apa? PCB ini mampu mengurangkan beban kewangan setiap bulan dengan menyelaraskan pembayaran cukai sesuai dengan pendapatan bulanan pekerja. Ini bermaksud pekerja tidak perlu membayar cukai sebesar sekaligus ataupun lamsam setiap kali musim penghantaran BNCP. Menerusi potongan cukai bulanan ini juga ia membolehkan pembayaran cukai dilakukan secara berperingkat demi menjaga kestabilan kewangan pekerja justru itu pekerja ni boleh juga merancang perbelanjaan bulanan mereka dengan lebih efisien kerana mereka tahu berapa gaji bersih yang mereka akan terima setiap bulan.
Okey, dengan itu bila kita tahu berapa gaji bersih kita setiap bulan, kita bolehlah merancang simpanan, nak melabur dan sebagainya. Sebab itu juga PCB ini merupakan salah satu daripada compliance by design. Maksudnya kita patuh secara design. Iaitu kita lembaga hasil dalam negara Malaysia ini mewujudkan PCB ini untuk pematuhan cukai itu secara automatiknya, di mana PCB ini juga turut membantu mengelakkan pembayar cukai mempunyai tunggakan cukai. Bila ada PCB maka tidak ada tunggakan cukai. Sebab apa? Sebab sebahagian besar daripada cukai mereka itulah pun dipotong daripada gaji pekerja setiap bulan. Dan jika ada lebihan daripada PCB itu, kira mereka melaporkan pendapatan mereka, lebihan PCB itu akan dibayar balik. Itu yang ramai. Sebab tu kawan saya, saya ada seorang kawan saya, dia selalunya setiap kali musim penghantaran borang, dia kata, saya dah ready dah untuk menghantar. Bila mana detik 12:01 pagi tu, dia akan jadi orang yang pertama menghantar melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri. Kenapa? Kan dia tahu untuk ni saya dapat refund berapa dan sebagainya, dan juga sekiranya ada baki cukai yang kena bayar berapa. Dia ada perancangan percukaiannya sendiri. Fizri, saya ada satu lagi soalan ya. Di ruangan komen ni kita boleh nampak iaitu daripada Mas Jens juga. Adakah ada pelepasan yang boleh dituntut untuk pembelian peralatan camping, Fizri? Pembelian peralatan camping untuk riadah saya rasa ni. Kalau betul untuk riadah kan. Kalau kita melihat kepada pembelian peralatan camping, sekarang ni banyak trend-trend betul. Nak camping dan sebagainya. As long as ianya tertakluk kepada Akta Pembangunan Sukan, definisi itu, maka ia dibenarkan. Maksudnya para penonton, para pendengar di luar sana perlulah untuk melihat pada Akta Pembangunan Sukan ni apakah jenis-jenis yang barangan sukan yang dibenarkan. Okey. Sebab tu ada orang cakap kalau kata rawatan perubatan sebagai contoh, saya nak claim spek mata, maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan walaupun saya rabun dan sebagainya. Tak boleh. Okey Fizri, kita pun telah berada di penghujung rancangan FB Live Santai Info Cukai edisi pelepasan tahun taksiran 2023 kita di Fizri. Okey. Ada tak sedikit nasihat yang Fizri boleh bagikan kepada para penonton dan para pembayar cukai di luar sana, ataupun bakal pembayar cukai untuk mereka melaporkan pendapatan mereka, Fizri? Baik, saya rasa dengan masa yang ada, kita nak beri nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pembayar cukai luar sana, kita kena ingat bahawa cukai ini merupakan kaedah perkongsian rezeki daripada golongan yang berada dan layak dikenakan cukai kepada golongan yang kurang berkemampuan. Melalui kutipan cukai ini juga kerajaannya pada hari ini berupaya melaksanakan pelbagai projek pembangunan yang akhirnya limpahan ekonomi ini akan turut dirasai ataupun dinikmati oleh rakyat dalam pelbagai bentuk, macam kita nyatakan pembangunan kesihatan, keselamatan, pendidikan dan sebagainya. Ringkasnya Azizi, cukai ini adalah konsep daripada rakyat kepada rakyat semula. Betul. Dan justru itu anda, tuan-tuan dan puan-puan pembayar cukai di luar sana, hendaklah memainkan peranan yang proaktif, agar setiap daripada kita menyumbang kepada kemakmuran negara dan juga kesejahteraan hidup rakyat seluruhnya. Mulakan tahun 2024 dengan azam untuk memperbaiki rekod pematuhan cukai kita, Azizi. Betul. Bercakap tentang ini, Azizi, untuk kita wawarkan ataupun lembaga hasil dalam negeri Malaysia ini wawarkan tentang satu program yang dinamakan Program Khas Pengakuan Sukarela PKPS 2.0. PKPS 2.0. PKPS 2.0, di mana tuan-tuan dan puan-puan, program ini menawarkan anda melunaskan cukai dengan kadar penalti 0%. 0%. Maksudnya tidak dikenakan penalti jika mereka terlupa melaporkan pendapatan mereka. Betul. Dia ada kriteria kepada mereka. Sekiranya anda pembayar cukai luar sana layak untuk menyertai PKPS ini, sekiranya anda pertama belum pernah laporkan pendapatan, yang kedua belum kemukakan borang nyata cukai, yang ketiga terkurang lapor pendapatan,
Keempat, tidak lapor pelupusan aset ataupun gagal membuat penyetiman surat cara dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pembayar cukai di luar sana memenuhi kriteria-kriteria ini, maka anda amat disarankan untuk menyertai program ini yang akan berakhir pada 31 Mei 2024 ni, Aziz, bulan 5. Bulan 5 ni ya. So, jadi jangan lepaskan peluang anda untuk merebut program khas pengakuan sukarela ini. Betul. Jika anda terkurang lapor ataupun terlupa lapor pendapatan sebelum ini. Betul tak, Fizri? Untuk mendapatkan penalti 0%. Ini boleh kita sebagai kita mengajak pembayar cukai di sana untuk kita kalau sebelum ini ada masalah dengan percukaian dan sebagainya, jangan risau, tampil kepada Lembaga Hasil dan Negara Malaysia dan kami akan membantu sedaya upaya kami demi memastikan bahawa kami ini facilitator of compliance. Kita nak jadi pemudah cara kepada pembayar cukai di luar sana. Kita tidak mahu dilihat sebagai agensi penguat kuasa. Kita nak lihat sebagai agensi pemudah cara yang memudahkan urusan pembayar cukai di luar sana, ataupun kita panggil hasil tax buddy. Macam tax buddy kan. Betul tu. Baik. Dan satu lagi kepada saya, terima kasih kepada pembayar cukai yang selama ini telah patuh melaksanakan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan kepada negara, dan sememangnya andalah wira negara daripada Lembaga Hasil dalam Negara Malaysia. Kami sangat-sangat menghargai segala sumbangan cukai anda kepada negara. Terima kasih, Fizri, atas nasihat itu tadi. Sekian sahaja slot FB Live kita pada hari ini, iaitu bagi edisi pelepasan tahun taksiran 2023. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial rasmi kami, iaitu seperti yang terpapar di skrin anda. Ini adalah media sosial rasmi Hasil untuk mendapatkan info-info terkini percukaian, Fizri, yang selalu kita update dan selalu kita kemaskini untuk memastikan anda mendapat maklumat-maklumat terkini tentang percukaian, apakah perubahan-perubahan ataupun apakah maklumat info-info percukaian yang boleh kita sampaikan di situ. Okey, Fizri. Akhir kata, jangan lupa juga untuk layari portal rasmi kami di www.hasil.gov.my untuk mengetahui lebih lanjut maklumat info percukaian serta jangan lupa untuk mendapatkan semak status penting. Betul, semak status percukaian anda melalui aplikasi MyTax. Sebab kita selalu dengar korang tentang scammer. Betul. Bila dapat call daripada scammer, akan bagi tahu ada tunggakan cukai. So pastikan anda menyemak status anda melalui aplikasi MyTax untuk mengetahui status percukaian anda. So hingga kita bertemu di lain masa dan ketika, sekian saja daripada kami. Saya Azizi Muhammad dan rakan saya Fizri Mat Fauzi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye bye.